Okey, cikgu mulakan semulalah. Selamat petang kepada semua. Okey, ini adalah sesi berakam lah, record untuk kegunaan pelajar ataupun kawan-kawan kamu yang tak dapat join cikgu nanti. Okey, so sebelum tu cikgu minta maaf sebab ada masalah teknikal. Masalah internet tiba-tiba terputus. Okay, cikgu akan share screen tanpa membuang masa. Okay, harap-harap semua orang dapat dengar cikgu lah. Kalau tak dapat dengar, tolong bagi tahu ataupun chat di ruangan chat lah kalau kamu tak dengar apa yang cikgu cakap. Okay, so minggu ini kita tengok dulu kita punya tentatif untuk kelas hari ini. So hari ini adalah kita berada pada minggu ke-10. Okay, untuk sesi SBM semester 3 lah. Okay, so untuk minggu cikgu revise balik supaya kamu ingat. Okay, so kita total minggu untuk SBM ni adalah 17 minggu. Okay, iaitu berakhir pada 13 hari bulan Ogos sepatutnya lah kalau tak ada masalah, kalau tak ada apa-apa perubahan. Okay, lagi-lagi sebab pandemik ni kan, ataupun dia drag lagi kah? Kalau dia drag lagi maksudnya untuk semester 3 ni makin panjang lah. So untuk kamu habis SBM nanti akan lagi lama. Mungkin delay. Kalau sepatutnya kamu habis untuk sijil tahun depan, kalau ada delay mungkin kena tahun-tahun depan. Macam itulah efek dia lah. Okay, kita harap dia tak ada perubahan. Okay, cuma kaedah sebab PA akan bermula pada 16 Ogos sepatutnya. Okay, kalau tak ada apa-apa delay lah. Okay, kalau dia delay, semakin lama lah kamu menjalani untuk semester 3 ni. Okay, so sekarang ni kita berada di minggu ke-10. Bermaksud kita hanya ada 7 minggu lagi untuk menyelesaikan PB. Okay, PB teori dan juga PB amali. Okay, untuk subjek cikgu, quality control atau pengelola quality, kita akan ada 3 PB teori. Yang pertama adalah kuis 1 yang cikgu suruh kamu buat tu. Yang kedua adalah kuis 2. Hari ni kita akan buat, cikgu akan bagi link. So, kamu akan siapkan sepanjang minggu ni lah. Yang ketiga adalah ujian. Okay, ujian pun kamu kena laksanakan juga. Okay, mungkin kita akan buat ujian pada minggu ke-12. Okay. So, minggu ke-10, minggu ni kita akan selesaikan kuis 2. Minggu ke-11 mungkin ada tugasan. Minggu ke-12 pada bulan 7 nanti, cikgu akan share pula untuk buat ujian. Okay? Dan minggu ke-11 juga kamu kena pastikan diri sendiri selesaikan amali 1. Okay? Ingat amali 1 yang cikgu bagi tu, hanya seorang saja yang dah hantar kepada cikgu. So, cikgu minta 23 orang yang belum, tolong selesaikan. Kalau ada masalah, tolong PM cikgu. Okay, setakat ni ada seorang yang PM cikgu tanya macam mana. Okay, yang lain tak ada PM. So, cikgu assume kamu faham lah cara buat dia. Okay, caranya senang saja. Kamu kena fikir sikit lah. Ataupun kamu boleh Google, maklumat dia banyak lah contoh-contoh dia. Contoh yang cikgu buat pun, cikgu dapatkan daripada Google juga. Okay. So, ada juga contoh-contoh yang cikgu bagi itu adalah berdasarkan pengalaman lah. So, itu adalah bergantung kepada kamu, usaha kamu, kreativiti, cara kamu buat. Okay? So, amali tu janji kamu tak tiru contoh, betul lah tu. Dan pastikan buat TV, okay? Jangan buat benda lain. Sebab soalannya minta TV. Okay, so kembali kepada jadual tadi. Minggu ke-12. Bulan 5 nanti, bulan 7 nanti, 5 hari bulan 7, kita akan ada ujian lah. Minggu ni, kita ada kuis 2. Okay, so pastikan semua orang buat. Okay, so link ni, Google Site ni, tolong save dekat mana-mana lah. Sebab di sini konten semua bahan-bahan pengajaran. Okay, bahan-bahan nota yang kamu nak cari. So, kamu tak perlu scroll lagi lah untuk cari nota. Kamu just
buka link ni dan download daripada sini sahaja. Okay? So senanglah. Contohnya kalau kamu nak cari nota, pergi dekat bahagian pembelajaran teori. Memang cikgu semua dah upload dekat sini lah. Kamu just tekan link. Dan download sahaja. Okay. And then link untuk quiz pun ada juga. Okay, quiz 1, quiz 2. Kalau kamu malas nak cari dekat WhatsApp, semuanya ada dekat sini. Okay, kamu just tekan sahaja. Boleh guna handphone, boleh juga guna laptop, mana-mana. Okay, mana-mana yang sesuai lah, mana-mana yang kamu ada. Sini juga ada kertas amali. Kalau kamu macam terlupa nak download dekat WhatsApp, boleh pergi dekat Google Site juga untuk download kertas tersebut. Ini soalan dia. Okay, contohnya kalau tekan, dia akan bawa kamu pergi sinilah. Dalam bentuk connection is unstable. Okay, dalam bentuk PDF macam ni. So, kamu boleh download. Okay. Kamu boleh tekan ni, download. So, download, dia akan download pada PC kamu, PC ataupun laptop ataupun handphone. Okay. Kalau tak nak download pun boleh view sahaja. Okay, sebab dia memang free view. Okay, and then contoh pun cikgu dah upload dekat sini. Boleh tekan link ni sahaja. Okay. And then video pengajaran cikgu yang lepas-lepas. Okay, pun cikgu dah sharekan linknya dekat sini. Kuliah minggu keberapa. Okay, kalau kamu malas nak pergi YouTube, kamu boleh tekan link ni sahaja. Dia akan play untuk kamu lah. Okay. Dia akan play dekat sini ataupun dia akan pergi link dekat YouTube. So, semuanya berada dekat Google Site ni lah. Kamu tak perlu cari satu-satu, cari link dekat WhatsApp, kamu kena scroll, okay? Agak susah kan? Agak confusing. So, kamu just save sahaja Google Site dan gunakan sebagai rujukan kamu. Okay, itu tujuan cikgu buatlah supaya kamu senang mencari bahan dalam satu tempat sahaja. Okay. So, WhatsApp kita hanya untuk lebih kepada penyebaran maklumat lah. Kalau ada pengumuman kah, kalau ada kelas kah, kelas tambahan kah, situ cikgu akan buat maklumat. Okay. Ataupun kalau cikgu rasa perlu untuk share dokumen, cikgu akan share dekat situ. Okay, kita teruskan. So, hari ni cikgu akan membincangkan beberapa benda. Okay, yang pertama adalah kuis 1. Okay, masih ada beberapa orang yang belum buat kuis 1. Kemudian amali 1, cikgu terangkan semula macam mana nak buat. Cikgu harap minggu ni boleh diselesaikanlah amali 1 tersebut. Okay. And then kita ada penerangan kuis 2. Okay. So sepatutnya kuis 2 ini kamu buat sendiri. Tapi sesi ni sebab agak susah juga kan. Cikgu faham kalau berada di rumah tu dia agak sukar sedikit kan, kamu tak jumpa kawan-kawan untuk bincang semua. Jadi cikgu gunakan peluang yang ada bersama kamu sekarang ni. Walaupun kita secara maya, tapi cikgu akan bincang juga kuis 2. Okay, cikgu akan go through beberapa jawapan yang kamu boleh tu. And then membantu kamu jawab lah. Okay, kira macam cikgu share juga jawapan dia lah. Kira macam tu lah. Tapi dekat Google Form tu kamu kena type sendiri jugalah. Kira macam tu lah supaya kamu tak berapa blur untuk jawab. Okay. So, kita teruskan. Okay, sebelum tu cikgu nak tengok siapa yang datang. Sekejap ya. Okay, ada 9 orang yang datang. Okay. Okay. So, kuis 1. Okay, untuk kuis 1, sekarang ni ada 20 orang yang telah jawab. Okay, terima kasih kepada yang telah menyelesaikan kuis 1 sebab memang cikgu perlukan markah lah sekarang ni. Okay. Sebab sekarang ni memang dia tengah kutip markah. Okay, bahagian markah memang tengah kumpul lah markah pelajar.
So, cikgu harap lagi 4 orang yang belum jawab kuis 1. Tolong selesaikanlah. Cikgu rasa Teacher Azwan dah jawab. Tinggal berapa orang lah. Cikgu rasa siapa yang belum jawab tahulah kan kalau dia belum jawab. Okey, kalau ada masalah untuk menjawab, kalau line tak bagus ataupun apa, boleh PM cikgu lah. Boleh juga dijawab menggunakan kaedah manual. Contohnya kamu buat dekat kertas, soalan 1 apa jawapan dia, soalan 2 apa jawapan, kamu snap, kamu hantar dekat cikgu, cikgu buat semakan pun boleh juga. Okay, yang penting kamu ada buat. Okay, untuk buktilah ada pembuktian kamu buat. Okay, so markah ni bagaimana cikgu kira, dia kan total dia 20 markah. So, kalau kamu dapat 20 per 20, dapatlah 100. Kalau kamu dapat 10 per 20, dapat 50 markah. Macam itulah. Okay. So, nanti cikgu akan keluarkan list markah sesiapa, kalau ada yang sudi untuk buat ulangan, cikgu benarkan. Okay, ulangan akan boleh dibuat sekali lah. Okay. Ulangan ni pakai soalan yang sama, kamu just revise balik sebab bila cikgu dah release kan, bila cikgu dah release score, kamu akan dapat email beserta betul ke tak kan. So kamu tengok balik apa yang betul, apa yang tak, kamu boleh jawab semula. Cuma PM cikgu lah, sebab cikgu kena delete kamu punya jawapan dekat Google Form ni supaya kamu boleh isi semula, sebab dia sekali saja. Untuk satu email, satu Google Form. Okay, siapa yang nanti cikgu akan release score, okay, dekat group. Lepas sini tak nampak lah persennya sebab dia masih per 20. Okay, selalunya cikgu akan kira markah contohnya 10 per 20 darab 100. Itu adalah markah kamu lah 50%. Itu contoh saja, okay. And then okay, selesai untuk kuis 1. Lagi 4 orang yang belum menyelesaikan. Tolong selesaikan dengan cepat. Okay. And then yang kedua adalah amali 1. Okay, cikgu rasa sebab banyak sangat orang yang tak siap lagi. So cikgu rasa kamu ada masalah lah Fat untuk buat amali ni. Okay, kalau kamu ada masalah, cikgu try explain lagi sekali. Pastikan kalau ada masalah, tolong tanyalah. Kalau kamu tak tanya, cikgu tak tahulah kamu ada masalah. Tapi amalan ni wajib dibuat. Okay, walaupun kamu berada di rumah, wajib disiapkan, wajib dibuat. Sebab ini adalah markah kamu lah. Okay, kalau kamu tak buat, PB amali yang pertama, kamu dapat markah kosong. Okay, cikgu tak dapat bantu kalau memang tak ada pembuktian kamu buat. Cikgu tak boleh bagi markah. Contohnya kamu tak buat, tiba-tiba ada markah 80, tak boleh lah. Dia kena ada pembuktian kamu buat. Okay? So, soalan dia senang sahaja. Seperti yang minggu lepas cikgu dah cakap, tugasan kamu adalah, kamu tengok, sebuah syarikat pengeluar produk TV mempunyai tempahan untuk menghantar 500 unit TV. Okay. Salah satu proses untuk dilakukan bagi menjamin kawalan kualiti ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap pembungkusan produk. Okay, yang ni sekiranya sekarang ni kamu imagine dia adalah fasa yang terakhir sekali sebelum shipping. Okay, so cikgu rasa mungkin kamu ada experience jadi, ataupun kawan-kawan kamu ada experience jadi, contohnya tak kisahlah dia jual apa, dia jual sugar bomb ke, dia jual Mary Kay ke, apa-apa produk. Fasa yang last sekali sebelum dihantar kepada customer adalah pembungkusan produk tersebut. Okay, tak kisah kalau contohnya kalau dia beli 3 Mary Kay, okay, mesti dia nak bungkus cantik-cantik kan untuk bagi kepada customer, takkan dia nak bagi macam tu sahaja. So itu juga sama case dengan TV ni lah. Okay? Sebelum dia hantar TV, sebelum dia ship TV ni kepada customer, dia perlu pastikan pembungkusan tersebut dalam keadaan yang terbaik. Okay?
So, apa yang kamu perlu buat sekarang ni adalah kamu kena buat pemeriksaan terhadap pembungkusan produk TV tersebut. Okay, macam mana pembungkusan dia? Sekarang ni dia tak cakap kriteria. Kriteria tersebutlah yang kamu kena fikirkan mengikut kreativiti masing-masing. Okay? So, sekarang ni dia cakap anda sebagai pemeriksa kawalan kualiti yang dilantik oleh syarikat dikehendaki menyediakan laporan senarai semak pemeriksaan. Okay, so kamu kena sediakan laporan senarai semak pemeriksaan terhadap bungkusan tempahan. Okay, so apa yang cara kamu bungkus TV tersebut, itulah yang kamu kena semak, itu yang kamu kena buat. Okay, kamu kena sediakan borang laporan. Okay, hasilkan borang laporan senarai semak seperti contoh di lampiran 1 dengan menggunakan perisian komputer yang sesuai. Okay, yang ada laptop, yang ada PC boleh guna Microsoft Word. Yang tak ada PC ataupun laptop boleh buat dekat kertas A4 atau kertas mahjong. Bukan mahjong, kertas A4 garis-garis ataupun kertas A4 kosong. Kan kertas mahjong, sorry. Untuk buatlah, tapi kena ada garisan, cantik, table pun kena cantik. Okay? Buat guna pen hitam ataupun pen biru. Okay, jangan guna pen merah. Okay? Tak ada pen merah lah. Pensel pun jangan guna. Boleh guna pen biru ataupun pen hitam sahaja. Sebab kamu pun dah masuk SBM 2 kan, tahun 2 sekarang. So, pensel memang tak boleh pakai lagi dah. Kecuali buat lukisan kejutaraan sahaja guna pensel. Okay? So, ini adalah contoh. Okay? So, contoh sekarang ni, di lampiran 1 ni, dia adalah bagi contoh kepada PC, okay? Personal computer ataupun komputer pribadi. Okay, ada yang mungkin ada yang terfikir, okay, caranya senang saja, kamu tulis nama saja semua tu. Okay, bukanlah salah. Kamu kena fikirkan apa dia punya letterhead ataupun kepala surat syarikat. Okay, borang laporan senarai semak boleh tambah pembungkusan dekat belakang tu. Lepas tu nama syarikat semua ni kena ada. Senarai semak, kategori, keterangan aktiviti ya tidak catatan. Kena ada lah. Okay. So, untuk cikgu formatnya kena ada ikut ni. Kecuali kategori yang bawah ni macam CPU, keyboard dengan keterangan aktiviti ni boleh ubah. Yang ni berubah betul lah sebab contoh ni dia bagi untuk komputer bukan untuk TV. Okay. So, ada ulasan disediakan oleh, kena sign kamu, disemak oleh penyelia, nama penyelia siapa, sukahatilah kamu boleh letak nama cikgu pun boleh dan tarikh. Okay? So, inilah borang markah dia lah. So, borang markah, cara pemarkahan yang cikgu akan bagi, cikgu akan tengok kamu punya proses kerja, kena ada format, menggunakan perisian yang sesuai. Kalau guna Word, cikgu bagi markah. Kalau guna tulis tangan pun cikgu bagi markah. Okey. Mendapatkan maklumat syarikat. Okey, macam mana ada tak maklumat syarikat tersebut? Kemudian maklumat peralatan. Cikgu tengok macam mana kamu isi bahagian maklumat peralatan tersebut. Okey. And then hasil kerja ada format, ada keterangan, kategori keterangan, satu semakan, catatan, tanda tangan. Yang tu memang kena ada lah sebab ada dekat kertas borang markah. Kalau semua ada, dapatlah full mark. Okay? And then laporan, bahagian laporan, format, maklumat syarikat, maklumat peralatan, kena isi. Okay? Jangan tinggalkan kosong. Senarai kategori dan mempunyai pengesahan penyelia. Okay? And then keselamatan ni kamu dapat free mark lah sebab sekarang ni berada di rumah kan. So, yang ni memang cikgu akan bagi full lah. Okay, so cikgu harap semua orang faham. So, berkenaan dengan contoh jawapan amali yang cikgu share hari Sabtu. Hari Sabtu kah? Hari Ahad, hari tu. Okay, so inilah contoh yang cikgu dapat bagilah. Yang ni pun cikgu fikirkan sendiri. Contoh-contoh dia. Tak dapat load pula. Okay, sekejap.
Okey. So contoh, kena ada letterhead. Okay, yang atas ni adalah letterhead Sony Malaysia, Cawangan Bintulu, bla 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 ni. Lepas tu ada dia punya simbol Sony. Okay, kalau kamu pilih company lain, janganlah pilih company yang sama juga, pilihlah company yang lain. Okay, Panasonic ke, apa lagi company TV, macam-macam kan, Samsung ke. Okay, boleh pilih ikut kreativiti masing-masing. Alamat ni, kalau nak reka sendiri pun boleh, kalau nak Google pun boleh. Contohnya alamat Samsung, Samsung dekat mana, kedai Samsung, ataupun alamat kedai Hitachi kah, apa-apa sajalah. Okay? Janji jangan sama dengan contoh. Okay? Cikgu mohon kamu fikirkan, cari idea, jangan bagi sama dengan contoh yang cikgu bagilah. Okay, nama syarikat pun kena ubah. Okay? So, kalau yang guna Word tu, tolong ubah color, jangan color merah. Okay, color merah ni sebab cikgu nak bagi contoh sahaja. Kalau cikgu letak color merah sebab benda itulah yang kamu kena ubah. Okay, yang font yang bercolor merah adalah font yang kamu kena ubah. Okay, bukannya kamu tulis pun color merah, bukanlah. Sebab laporan memang kena color hitam. Okay, tak boleh color font lain, kena color hitam. Dan format dia kalau boleh pakai Arial. Okay, tengok font dia Arial dengan saiz 12 ataupun 11. Okay, antara itulah saiz, jangan terlampau besar, jangan terlampau kecil. Okay, so nama syarikat sampailah nombor pendaftaran ni. Ciri-ciri ni wajib ada dekat borang kamu lah. Okay, laporan senarai semak yang ni jangan ubah. Okay, apa-apa yang color hitam tak perlu ubah. Kamu just perlu ubah yang color merah sahaja. Jangan tiru. Okay? Nombor siri ni pun boleh ubah nombor apa yang kamu rasa sesuai lah. Tak perlu ikut cikgu punya. And then kita ada kategori, keterangan aktiviti, catatan ya atau tidak dan juga catatan. Okay, yang ni kategori boleh ubah. Bukan boleh ubah, wajib ubah. Okay, kategori ni kamu kena fikirkan apa benda. And then keterangan, apa keterangan untuk kategori tersebut. Kalau cikgu sekarang ni, cikgu pilih label kotak. So, kalau logo, keterangan aktiviti cikgu, tengok logo syarikat, alamat dan pelbagai ni lah. Okay, so kalau kamu boleh pilih sendiri apa yang kamu nak. Ikut kreativiti, okay? So cikgu harapkan semua orang ada cara pemikiran yang lain kan. Semua orang ada kreativiti masing-masing. Boleh buat benda ni lah. Dia sangat simple. Okay, kategori dan keterangan aktiviti ni tak ada yang salah. Okay, kalau kamu tiru, itu salah. Okay, kemudian ada ulasan. Okay, ulasan ni biasanya kalau ada benda yang kamu tik tidak, ataupun yang tidak menepati keterangan aktiviti ni, kamu kena cakaplah. Contohnya cikgu kat sini ada bahagian kotak kemek kan. Cikgu cakap tik ya. So catatan cikgu ganti dengan kotak pembungkusan yang baharu. And then ulasan, pembungkusan untuk produk ini akan digantikan seperti catatan di atas. Maksudnya untuk benda ni, untuk borang ni, satu produk tu kena ubah dia punya pembungkusan kotak. Okay, selalunya satu borang ni adalah untuk satu produk. Okay, sebab memang kita kena cek satu-satu lah. So boleh nampak nombor siri pendaftaran setiap produk adalah berbeza. Okay, so cikgu harap kamu faham lah. Sekarang ni kita hanya buat satu sahaja. Kalau kita nak buat sampai 500 tu banyak kan. So sekarang ni kita hanya buat satu sahaja sampel untuk senarai semak pembungkusan produk tersebut. Okay, kalau yang sebenarnya kamu kena buat 500. Okay, sebab soalan ni pun cakap 500 kan. So setiap bungkus tu memang ada tik lah. Yang tukang semak tu dia memang cek tik semua okey ke tidak. Okay.
So disediakan oleh tolong sign apa-apa jenis sign lah, digital sign ke apakah. And then nama kamu, jawatan dengan tarikh. Okay, disemak kamu pilih apa-apa nama cikgu pun boleh, jawatan dan juga tarikh. Okay, pastikan setiap benda yang memerlukan kamu isi, kamu kena isi. Okay, kecuali bahagian tanda tangan untuk penyelian ni lah. Kalau kamu nak tanda tangan sekali pun boleh. Okay, janji tak ada yang kosong lah. Sebab kalau tengok borang markah, semua benda kena isi. Okay. Okay, so itu untuk amali 1. Cikgu harap minggu ni semua orang dapat selesaikan amali 1. Hantar ke cikgu, PM ataupun email. Okay, yang paling senang PM lah. Hantar dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF. Okay. Kalau yang buat dekat rumah yang guna kertas, tolong ambil gambar. Okay, kalau ambil gambar, tolong cari tempat yang terang lah. Jangan ambil gambar di tempat yang gelap, jika tak nampak. Okay. Cari bawah lampu ataupun tempat yang cerah, ataupun kamu ambil gambar masa siang hari ke, nampak, snap gambar. Okay. Dan bagi dekat cikgu. Itu kepada yang buat guna tulisan tangan. Okay. So cikgu tak nyatakan semua orang wajib guna laptop. Lepas tu kalau kamu tak ada laptop, kamu paksa parents kamu beli. Jangan. Okay. Sesiapa yang tak ada laptop, tak ada PC, boleh tulis tangan. Okay, cikgu tak paksa pun kamu untuk beli laptop ataupun PC. Cuma kalau yang memang sudah ada, kamu boleh buatlah dalam bentuk Word. Okay. So itu adalah pesanan tambahan untuk laporan ni lah, untuk amali 1 ni. Okay. So cikgu harap semua orang faham, tak ada yang tertinggal. Okay. Cikgu harap 10 orang yang hadir pada hari ini faham apa yang cikgu cakap. Dan juga cikgu harap orang yang bakal tengok video cikgu yang cikgu rakam ni akan faham apa yang cikgu cuba sampaikan lah. Okay, untuk amali 1 kita. And then kita pergi kepada PB yang kedua, PB teori, iaitu quiz 2. Okay, quiz 2 cikgu akan bagi link masa habis kelas secara Zoom ni nantilah. Okay, lepas tu kamu kena selesaikan. Okay. So ini adalah, kalau kamu buka nanti kamu akan nampak ni lah. Penilaian pengetahuan quiz 2 ATM 3013. Okay. So sila ambil berat tentang quiz ni. Jangan fikir benda ni tak penting lah. Dia sangat penting. Okay. Sebab dia akan mempengaruhi markah kamu nanti. So benda ni wajib untuk dibuat. Okay, cikgu salah. Penilaian quiz 2 mengandungi ada beberapa soalan. Okay, 6 soalan subjektif. Okay, bukan 10 6 soalan subjektif yang bersamaan dengan 30 markah. Okay. Soalan pertama, soalan kedua, 3, 4, kelima, 5 soalan. 5 soalan. Penaraikan juru teknik sebelum produk dihantar, setiap produk dan juga terdapat pelbagai jenis pembungkusan. 5 soalan subjektif yang ada 30 markah. Okay, totalnya ada 30 markah lah. Okay, cikgu try buka dekat ini supaya nampak. Okay, kalau kamu buka link, dia akan bawa kamu pergi sini. Okay, so email sekali lagi ingatkan, tolong jawab
tolong buat dengan betul lah email. Okay, jangan ada yang typo. Nama penuh huruf besar, ada juga yang masih lagi guna huruf kecil. Okay. So soalannya adalah yang pertama, senaraikan item yang diperlukan dalam borang senarai semak kawalan kualiti. Okay. Seperti yang borang yang kita bincang tadi lah, amali 1. Itu adalah senarai item yang diperlukan. Okay, untuk soalan nombor yang pertama ni. Okay, cikgu dah nyatakan dekat sini topik 4. Okay, topik 4 sini. So, sesiapa yang lupa ataupun malas nak rujuk balik video cikgu, boleh pergi kepada kertas penerangan nombor 4. Okay, so kamu nyatakanlah nombor 1 apa sampai 10. Sebab total mark dia adalah 10 markah. Okay, so yang pertama kena ada letterhead, kepala surat syarikat, nama syarikat, nama juruteknik, peralatan, tarikh semakan dibuat. Kemudian ada maklumat peralatan. Okay, maklumat peralatan iaitu jenama, model, lokasi, nombor siri dan nombor pendaftaran. Kemudian ada kategori senarai semak, keterangan aktiviti senarai semak, ruangan tanda, ya atau tidak, ruangan catatan, ulasan juruteknik, ruangan untuk disediakan oleh dan juga ruangan untuk disemak oleh. Okay, ini adalah senarai item yang perlu ada pada borang senarai semak kawalan kualiti. Okay, kalau ada 10-10 ni, kamu dapatlah 10 markah. Okay, cikgu harap semua orang faham. Okay, and then soalan yang kedua. Topik 4 juga, soalan dia adalah juruteknik perlu menghantar keputusan laporan pemeriksaan kepada ketua atau pihak atasan sebagai bukti kawalan kualiti telah dijalankan. Okay, senaraikan butiran yang diperlukan dalam borang pemeriksaan tersebut. Okay, so topik dia adalah berada pada topik 4. Maksudnya dekat kertas penerangan nombor 4. Okay, memang adalah. Okay. So, markah adalah 4 markah. Kaedah jawapannya adalah yang dalam nota tersebut pun ada juga. Misalnya kamu malas nak tengok balik video cikgu, kamu boleh rujuk kepada nota kertas penerangan nombor 4. Yang pertama, kena ada butiran kaedah yang digunakan, jadual kalibrasi, senarai semak pemeriksaan tempat kerja dan juga senarai semak pemeriksaan peralatan. Okay? So, 4 butiran tersebut penting ada di dalam laporan pemeriksaan. Okay, dalam nota pun ada dinyatakan juga. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah berada pada topik yang ketiga. Okay, ataupun kertas penerangan 3. Okay, soalannya adalah sebelum sesuatu produk dihantar kepada pembeli atau pengguna, syarikat perlulah melakukan pembukusan produk. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi, apa-apa produk yang kamu nak hantar kepada pengguna ataupun customer, kamu kena buat pembukusan yang cantik. Okay, sebab kamu jual kan. So, soalannya, apakah fungsi dan peranan pembukusan untuk sesuatu produk tersebut? Jawapan total mark adalah 6 markah. So, kena ada 6 poin yang kamu kena jawab. Okay, jawapannya ada dalam kertas penerangan nombor 3 lah. Fungsi dan peranan pembukusan untuk sesuatu produk. Okay, jadi jawapannya adalah yang pertama, supaya dapat mengekalkan keselamatan produk tersebut, dapat melindungi produk daripada faktor-faktor mempengaruhi seperti bau, mudah pecah dan juga cuaca. Okay, dapat menarik perhatian pembeli dan menggunakan kelebihan dari segi reka bentuk dan pemilihan warna. Okay, and then memudahkan untuk dibawa ke mana-mana. Ke mana-mana, maksudnya kamu punya kotak tu baguslah, ada tempat pegang, semua tu maksudnya memudahkan untuk dibawa ke mana-mana. Okay, and then meningkatkan mutu barangan supaya kelihatan menarik. So, kotak, selalunya pembungkusan kita buat dalam keadaan cantik lah dan menarik. And then digunakan untuk menyimpan dan melindungi produk. So, 6 fungsi dan peranan ni pentinglah, adalah tujuan untuk mengapa pembungkusan produk dilakukan. So, itu menjawab untuk soalan ni lah. So, topik
Soalan ni adalah berada pada kertas penerangan 3 tadi ya. And then soalan seterusnya adalah setiap produk yang dihasilkan perlu melalui proses kawalan kualiti supaya produk tersebut memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Okey, sama juga dalam kertas penerangan nombor 3, itu topik 3. Okey. And then soalannya adalah senaraikan perkara yang perlu dibuat dalam pelaksanaan kawalan kualiti bagi produk elektronik. Okey, apa perkara yang perlu dibuat dalam pelaksanaan kawalan 4 markah. Okey. So, berada juga pada topik ketiga. Okey, berada juga pada topik ketiga. Atau kertas penerangan 3, soalannya adalah terdapat pelbagai jenis pembungkusan untuk sesuatu produk. Senaraikan 4 jenis contoh pembungkusan produk yang biasa digunakan. Okay, yang ni adalah contoh sajalah. Okay, kamu boleh jawab 4 ataupun lebih lah. So, dia ada kotak, dia ada pengetinan, ada pembungkusan plastik, bubble wrap dan juga expanded polythene dan pembotolan. Okay? So, kamu boleh jawab 4 ataupun jawab lebih untuk soalan ni. So dapatlah 4 markah. So, kalau kamu jawab semua betul, okay, kamu akan dapat 30 markah. Per 30, dapatlah 100 markah. Okay, so cikgu harap dengan cara cikgu bagi kamu explanation satu persatu untuk soalan ni, dapat membantu kamu untuk dapat 100% lah untuk kuis 2. Okay? So, cikgu nampak kuis 1 agak tak ramai yang dapat 100%. Okay, hanya seorang saja yang dapat 20/20. Jadi, cikgu harap untuk kuis 2 ni, usahakan untuk dapat full mark. Okay? Sebab cikgu pun dah terangkan satu persatu. Okay? Cikgu dah nyatakan topik berapa, boleh rujuk kertas penerangan yang berapa. Tinggal kamu untuk cari perkataan tersebut dan juga isi jawapan kamu dekat Google Form tersebut lah. Okay, cikgu percaya itu adalah salah satu cara pembelajaran juga untuk kamu. Okay, sebab kita pun susah sekarang kan berada di rumah, tak dapat buat perbincangan dengan kawan-kawan, tak dapat tanya kawan-kawan, sangat limited lah source dia. Okay, so kamu boleh tanya kawan tapi jangan tiru jawapan kawan. Itu saja. Kalau kamu tiru memang tak ada benda yang kamu dapat. Okay? So, caranya adalah kamu, cikgu explain macam ni, nanti kamu buat sendiri. Kalau kamu tak nak buka balik video cikgu yang dah rakam ni, kamu boleh view dekat kertas penerangan tadi. So, mana nak dapat kertas penerangan? Pergi dekat Google site yang cikgu bagi link tu lah. Okay, dekat bahagian pembelajaran teori. Okay, bahagian pembelajaran teori kamu boleh download kertas penerangan 3 dan juga kertas penerangan 4. Dekat situ ada jawapannya. Okay. So, cikgu rasa itu sahaja untuk minggu ini. So, ingat minggu ini. Okay, so ingat minggu ini kena selesaikan. Kejap Jadi minggu ini kena selesaikan yang belum selesai kuis 1, kena buat kuis 1. Okay, cikgu rasa yang dalam list ni yang hadir pada petang ni semua dah selesai kuis 1 kan. So, tahniah sebab dah selesaikan PB yang pertama iaitu kuis kita. So, yang kedua adalah kuis 2. Yang cikgu akan bagi link sebentar lagi. Tolong selesaikan minggu ini. Jawapan pun cikgu dah bincangkan tadi kan. So, kamu just perlu rujuk balik nota dan juga ataupun rujuk video cikgu lah untuk tengok jawapan tersebut. Okay, kamu just type balik dekat situ ataupun kamu just type balik lah. Yang paling senang. Okay. Dan yang ketiga adalah amali 1. Okay. Amali 1, tukarkan dokumen tersebut, ubah, jangan tiru, jangan pakai font merah. Font merah yang cikgu bagi contoh tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang kamu boleh ubah. Okay? Bukannya menunjukkan kamu kena guna font merah juga, bukan.
Dia contoh untuk kamu ubah ayat tersebut lah, bukan untuk kamu letak font merah. Okay, lepas kamu type ayat tersebut, highlightkan word tersebut dan tukar jadi color hitam. Okay, rasa tahulah kamu kan. Okay, generasi sekarang ni memang lebih moden lah daripada cikgu. So cikgu rasa kamu tahu. Okay, so 3 benda tersebut, kuis 1 semua dah selesai. Kecuali 4 orang yang lagi lah yang cikgu rasa tak ada dalam kelas cikgu sekarang. Yang kedua kuis 2, nanti cikgu akan giling. Yang ketiga adalah amali 1. Okay, so cikgu rasa tak ada masalah untuk kamu buat dekat rumah. Sebab memang semua orang berada dekat rumah kan. Memang tak dapat buat apa-apa aktiviti. Memang kamu berada dekat rumah lah yang cikgu pastinya. Sebab kalau kamu cakap kamu bekerja, okay, satu lagi cikgu nak teguran, jangan bekerja waktu PDPR ni lah. Kalau tertangkap, cikgu takut nanti akan ada isu lah. Okay, so tak boleh bekerja sebenarnya. Kamu tak boleh buat part-time, kamu tak boleh jadi GrabFood ke, tak boleh. Okay, melainkan waktu sekolah dah habis itu lain lah. Sebab sekarang ni waktu PDPR, okay, kamu masih pelajar sekolah, pelajar college, menjalankan aktiviti selain daripada pergi ke sekolah, pergi ke kelas online adalah salah. Okay? So sekarang ni disebabkan sekarang ni musim PDPR, musim MCO, PKP, jadi memang cikgu rasa memang tak ada siapa lah yang kat luar, memang semua orang berada dekat rumah. Okay, jadi cikgu rasa memang tak ada masalah untuk kamu selesaikan semua latihan yang cikgu bagi. Okay, dan hantar pada waktu yang ditetapkan supaya markah dapatlah. Okay, kalau ada masalah tolong PM cikgu lah, jangan kamu senyap sahaja. Okay, kalau kamu tanya kawan kamu pun, mungkin kawan kamu tu mungkin dia tak faham juga. Okay, jadi caranya kamu PM cikgu sahaja ataupun PM dalam grup pun boleh. PM secara personal pun boleh. Cikgu sebenarnya galakkan lebih PM dalam grup supaya soalan kamu tu bila orang lain pun tanya, dia boleh faham jugalah, supaya semua orang boleh tahu apa yang kamu nak tanya dan jawapannya terus dapat kat situ. Okay? Macam kita buat forum lah dalam grup tu. Tapi kalau kamu malu sangat dalam WhatsApp group tu, kamu boleh PM cikgu lah. Tak ada masalah juga. Okay? Cuma jangan PM cikgu tengah-tengah malam lah. Sebab malam orang tidur kan. Okay? Okay, kalau kamu nak PM pukul 11 malam masih boleh diterima, tapi kalau janganlah PM pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi tu memang cikgu tak reply lah. Kalau pukul 11 tu masih boleh reply lagi. Okay? So cikgu rasa kalau ada apa-apa soalan, tak ada kan? Okay. Cikgu rasa tak ada soalan. And then cikgu rasa itu sahaja untuk minggu ini, minggu ke-10. Okay, kalau ada soalan lain selepas ni boleh PM saja. Okay, cikgu buka sesiapa yang ada soalan? Tak ada. Cikgu rasa tak ada kot, semua orang malu nak buka mic kan? Okay, so itu sahaja untuk sesi ni. Terima kasih sebab datang dan tunggu cikgu walaupun ada masalah teknikal tadi. Sebab line cikgu kadang-kadang dia line okay, cuma laptop kadang-kadang problem untuk dapatkan line tersebut. Okay, sebab cikgu pakai phone okay saja. Okay pula. Kalau tiba-tiba laptop dia macam hilang-hilang line. Okay, so itu sahaja. Cikgu harap semua orang dapat selesaikan dan semua orang tak ada masalah lah. Okay, so semua boleh bersurai sekarang. Terima kasih sebab meluangkan masa dalam sejam ni lah untuk kelas. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih dah hadir. Elden dengan Fiona dah boleh left. Okay, thank you Elden. Boleh left.